Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semua ke siri 1 ceramah pendidikan kesihatan anjuran unit pendidikan kesihatan Institut Perubatan dan Pergigian Termaju USM. Saya Dr. Rahayu Hamid selaku ketua unit ini ingin meluahkan rasa kesyukuran kerana dapat menganjurkan ceramah yang julung-julungkannya kita buat secara online. InsyaAllah unit ini akan mengadakan siri ceramah secara bulanan dengan menjemput pakar-pakar perubatan, pakar-pakar pergigian dan juga pensyarah-pensyarah dari IPPT dan juga dari USM. Harap ceramah ini akan dihadiri oleh semua kaki tangan USM, tidak hanya dari IPPT tapi juga dari USM Induk, USM Kejuruteraan dan USM Kesihatan di Kubang Kerian. Kerana staf kaki tangan yang menghadiri ceramah ini akan diberikan satu mata CPD. Untuk tidak masa, saya akan memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Beliau ialah Syekh Profesor Dr. Bakia Syahrudin, merupakan seorang konsultan oftalmologis dan beliau telah memperolehi ijazah perubatan MD pada tahun 1995 dari USM dan telah menamatkan kepakaran sarjana perubatan oftalmologi pada tahun 2003 juga di USM. Beliau telah pernah bekerja di beberapa hospital di Kementerian Kesihatan iaitu Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru, Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan dan Hospital Sultanah Nur Zahirah di Kuala Terengganu. Semua di Pantai Timur ya. Lepas tu Dr. Bakiah telah menyertai USM pada tahun 2004 sebagai ahli akademik. Kemudian beliau berpindah ke Institut Perubatan dan Pergigian Remaja USM Kepala Batas pada tahun 2008 dengan menyertai kluster penyelidikan perubatan regeneratif. Beliau mempunyai minat penyelidikan yang luas dalam oftalmologi kesihatan awam, sel stem kornea dan perubatan regeneratif. Beliau juga telah menamatkan PhD dalam bidang stem cell limbal kornea di Institut Perubatan Genetik University Newcastle, UK. Dengan itu, saya mempersilakan Dr. Bakia untuk berkongsi ilmunya dengan kita pada hari ini. Silakan Dr. Bakia. Terima kasih Dr. Rahayu. Boleh dengar ke suara saya jelas? Boleh ya? Ya, boleh. Okay. Assalamualaikum kepada semua yang ada bersama kita pada sesi pada hari ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rahayu kerana menjemput saya untuk julung-julung kalinya memulakan sesi pendidikan kesihatan yang diadakan oleh bahagian klinikal di IPPT. Saya harap program ini akan berterusan dan membawa manfaat yang banyak kepada semua keluarga USM lah dan juga komuniti yang dapat bersama-sama kita juga melalui online Webex ni. Sebelum saya memulakan kiranya program petani dibawa secara santai lah ya Dr. Rahayu. Mungkin kita boleh ada sesi soal jawab. Saya rasa itu lebih berkesan lah daripada saya membebel seorang-seorang. Ya, Okey, betul. saya ingin memohon maaf kerana slide saya akan dalam bahasa Inggeris, tetapi saya akan menyampaikan ceramah ini dalam bahasa Malaysia insya-Allah. Okey, tajuk mengapa mataku kabur ini sangat luas lah kerana nak bercakap dalam 1 jam tentang mengapa mata kabur memang tidak ada dalam keupayaan kita lah. Jadi kita akan fokus kepada perkara ataupun penyakit-penyakit yang lebih common ataupun biasa dan juga yang mana yang serius tu kita akan highlight lah, kita akan bagi fokus yang lebih sikit.
Okey, apabila kita kata penglihatan tu kabur tu maksudnya tidak tajam lah, tidak tajam ataupun tidak jelas. Dan penglihatan yang kabur ni boleh berlaku pada satu mata ataupun kedua-dua mata. Berlaku pada serentak ataupun yang satu dulu kemudian diikuti yang satu lagi. Dan mata boleh kabur apabila pandang jauh ataupun mata kabur juga hanya pada dekat atau kedua-duanya jauh dan dekat. Mata penglihatan kabur boleh juga dikatakan secara keseluruhan penglihatan tu ataupun pada tempat-tempat tertentu, misalnya tengah kabur, tepi adalah jelas ataupun sebaliknya. Selain daripada mata kabur, untuk seseorang doktor mata mengetahui apakah penyebab kekaburan, biasanya doktor akan tanya apakah gejala-gejala yang lain yang ada selain daripada mata kabur. Ini termasuk silau. Silau tu penting. Kenapa silau nanti kita akan bincangkan bila kita bincangkan tentang penyakit-penyakit. Mata sakit, mata merah, mata berair, mata bengkak, itu semua adalah simptom-simptom yang acute yang berlaku dengan agak dalam masa beberapa hari macam tu, dan ini menandakan jangkitan. Contohnya lah, ada juga selain daripada mata kabur, pandangan juga jadi nampak dua, instead of nampak satu, sebelah tu ada satu bayang lagi. Okey, ada juga selain daripada kabur, komplain nampak floaters. Floaters adalah bila nampak benda-benda hitam, flags, nampak hitam dalam pemandangan, dan floaters ni dia bergerak. Misalnya kita nampak floaters satu dekat sudut sebelah kiri, kemudian kita cuba nak tengok kat situ, dia bergerak. Itu namanya floaters. Adik-beradik, sepupu sepapat floaters ni adalah flash. Flash ni nampak macam, bila kita ambil gambar lah, ada nampak macam ada satu kilat macam tu, flash. Selain daripada yang gejala-gejala yang penting tu, ada juga gejala lain, contohnya macam gatal, bengkak mata, gatal berair, itu lebih kepada masalah alahan ataupun alergi. Ada juga masalah mata ni berkait juga dengan sakit kepala, rasa loya, rasa nak muntah. Kemudian ada juga kadang-kadang gejala tiba-tiba bercakap tu telor, kira tak jelas cakap, ataupun ada bahagian anggota badan yang tiba-tiba jadi lemah ataupun lumpuh. So bukan saja masalah mata kabur, tetapi gejala-gejala lain juga adalah penting. Jadi elok untuk para pendengar kita pada hari ini, kalau boleh beri lebih banyak maklumat kepada doktor mata tentang gejala mata kabur tu adalah lebih baik. Okey, mungkin itu je untuk pengenalan dulu, Dr. Ayu. Dr. Bakia, boleh saya tanya apa yang menyebabkan mata kita boleh jadi kabur tu? Okey. Sebab-sebabnya. Ya, kiranya mata kabur, soalan Dr. Ayu tu ialah apa yang kita harus bincangkan hari inilah ya. Sebelum saya jawab soalan Dr. Rahayu, saya suka tunjukkan analog ini kepada pesakit saya ya. Dalam klinik saya selalu cakap, kalau nak bayangkan apa yang jadi pada mata kita, bayangkan sebuah kamera. Kamera ni kamera zaman dululah ya. Contohnya kamera ada bukaan bukaan untuk membenarkan cahaya masuk ke dalam kamera untuk ditangkap tu. Pada mata kita ada pupil ataupun anak mata. Kemudian kamera ada kanta. Jadi dalam mata pun ada lens. Lens itu adalah kanta. Seterusnya dalam yang paling penting sekali, dalam kamera ada filem. Filem tu maksudnya untuk image yang tertangkap oleh kamera tu akan jatuh pada filem. Pada mata pula, image akan jatuh kepada retina. Retina juga letak di belakang bola mata. Cuma dalam mata manusia, mata lah, tak kira mata manusia atau mata haiwan, dia ada juga kabel dia. Maksudnya dia ada dia punya wire yang menghubungkan mata dengan bahagian otak. Jadi di manakah otak yang memproses penglihatan, itu ialah terletak di belakang bahagian otak belakang ataupun di occipital lobe. Jadi bayangkan daripada mata tu, maklumat tu dibawa di dalam otak kita melalui beberapa struktur, kemudian sampai ke bahagian belakang. So dia mempunyai perjalanan yang agak jauh. Jadi senang kalau kita nak bayangkan penyakit mata ni
sama ada kabel dia rosak, dia punya kabel dia tu, wire dia tu, ataupun mata tu sendiri. Maksudnya ada halangan-halangan di mana membuatkan cahaya tidak dapat sampai ke retina. Jadi bila kita dah tahu sedikit sebanyak tentang anatomi mata tu, senang sikit kita nak fokus kepada penyebab. Jadi penyebab dia adalah sangat banyak lah seperti yang saya sebutkan tadi tu. So yang commonnya ialah rabun. Rabun tu bila kita susah nak fokus, nak fokus kepada sesuatu image untuk jadi tajam. Selain daripada rabun tu yang paling common, masalah mata kering. Kalau boleh bayangkan, kalau kita boleh bayangkan kornea mata ataupun mata hitam kita tu seperti cermin kereta lah. Jadi apabila kita berkelip seperti wiper kita kan, wiper ni tujuan dia untuk distribute dia, kalau kita ada air, distribute air tu ataupun air mata tu supaya cantik je pada kedudukan pada kornea mata. So bayangkan kalau tidak cukup air dalam hal ini dry eyes lah. Jadi ada macam habuk-habuk, ada dirty spots macam tu, itu membuatkan penglihatan kita yang driving ni tidak nampak jelas juga. Itu analog dia lah. Dan kita pergi ke dalam lagi, selain itu ialah masalah kornea lah, masalah mata hitam. Macam saya sebut, kalau ada parut, kalau ada apa-apa pada masalah pada kornea, cahaya pun tidak dapat masuk ke dalam mata dengan 100%. Seterusnya kalau belakang sikit lagi, kornea adalah kanta. Kanta boleh mendapat selaput lah, senang nak cakap, tapi sebenarnya bahasa dia ialah cataract. Kemudian belakang lagi tu ada globe, penyakit yang terjadi kepada wiring tadilah, kabel tadi tu, ialah penyakit saraf mata yang kita panggil glaukoma. Dan filem iaitu retina. Jadi retina tu ialah sama dengan filem tadi, sekiranya berlaku retina tu terkoyak, retina tu lekang daripada kedudukan dia, pun menyebabkan mata itu atau penglihatan kita kabur. Jadi ini adalah sebahagian daripada penyebab-penyebab yang disebabkan oleh mata sendiri. Sebenarnya seperti yang saya cakap, oleh kerana mata ni kedudukan dia agak rapat dengan struktur-struktur lain, jadi ada juga yang boleh penglihatan kabur tu disebabkan oleh masalah lain. Sama ada masalah secara sistemik ataupun komorbid. Contohnya seseorang tu mengidap diabetes, mengidap darah tinggi ataupun mengandung, ada darah tinggi, preeklamsia, ataupun sesuatu berlaku kepada otaknya, ada kecederaan otak, ada dapat stroke. So ada ketumbuhan pada otak ataupun ketumbuhan pada struktur-struktur yang berhampiran dengan mata. Contoh daripada nasopharynx, daripada dalam orbit itu sendiri. Dan juga setengah orang yang mengambil ubat-ubatan. Jadi macam certain medication yang digunakan untuk merawat tuberculosis contohnya. Ada juga medication yang ubat-ubatan yang untuk merawat penyakit seperti rheumatoid arthritis, menggunakan steroid, menggunakan ubat-ubat yang kuat tu. Ataupun dalam keadaan seperti mengambil ubat-ubat malaria. Ada juga pesakit yang mendapat rawatan radioterapi, dan radioterapi itu adalah pada bahagian muka, berhampiran dengan mata, pun boleh menyebabkan kerosakan pada mata. Jadi ini ialah sebahagian yang bukan disebabkan oleh mata sendiri, tetapi adalah faktor daripada faktor-faktor luaran, pun efek pada mata juga, Dr. Ayu. Okey. Dr. Bakir, dalam banyak-banyak sebab yang menyebabkan mata kabur ni, yang manakah yang paling common sekali kita jumpa? Okey, seperti yang saya sebut tadi, masalah rabun lah, Dr. Ayu. Jadi masalah rabun ni kita boleh tengok umur juga. Ada yang berlaku waktu muda dan ada juga berlaku disebabkan oleh faktor meniti usia lah, aging. Jadi kerabunan ni boleh dibahagikan kepada 3 jenis lah basically. Satu, rabun jauh. Rabun jauh ni Mak Saleh in English dia nearsighted. Maksudnya jauh tu dia kelabu, tapi dekat dia okey boleh nampak. Ini bahasanya ialah myopia. Ada juga rabun dekat, hyperopia. Dan ada juga rabun silau. Kita biasa dengar orang sebut rabun silau atau nama sebenarnya ialah astigmatism.
rabun sebenarnya disebabkan kita sudah lahir, ya. Kita sudah lahir dengan keadaan mata kita tu shape dia tu mungkin tidak sfera elok, ya, tidak elok. Kalau boleh bayangkan dia macam bola rugby ke kan. So jadi satu curve itu adalah lebih sharp berbanding curve yang lebih satu tu lebih lendur. Ini adalah antara faktor-faktor lah. Panjang bola mata, kalau panjang lebih daripada normal itu akan jadikan myopia ataupun rabun jauh, ya. Jadi semua senang nak simpulkan rabun adalah disebabkan tidak dapat memfokus, ya. Titik fokus tidak dapat jatuh pada retina, itu yang disebabkan rabun. Dan biasanya rabun ni tiada masalah lah, memang boleh dirawat, sama ada menggunakan cermin mata ataupun contact lens, dan sekarang banyak juga kita ada LASIK center ataupun rawatan untuk merawat pada kornea mata. Ini adalah antara faktor-faktor antara rawatan yang boleh untuk mengubati masalah rabun lah. Tetapi sekiranya kita dah macam meniti usia, somewhere around 40 macam tu, kita akan rasa ada kot yang kat sini ramai yang around 40 kan. Dan mula rasa kenapa nak baca tak boleh kan, kena pergi letak jauh sikit, okey. Sebab itu ialah dah nampak pada range untuk distance, tapi untuk dekat ada masalah. Ini disebabkan kita senang nak cakap warranty untuk kita punya muscle tu sudah nak hampir tamat, maksudnya dia dulu boleh cepat sangat control kita punya lens, lens ni ialah kegunaan dia lah untuk zoom, kalau kita biasa dengan kamera, kita biasa zoom tu, sebenarnya lens dalam mata pun sama. Jadi ada satu muscle tu, ciliary muscle tu, dia dengan faktor usia, dia jadi semakin lemah. So jadi dia susah nak adjust tu, nak adjust jauh dekat. Ini sebenarnya normal, ini ialah aging, physiology of aging. Setiap orang yang meniti usia akan mengalaminya. Ada orang awal sikit, ada orang lewat sikit, dan ini sebenarnya tak ada ubat lah, selain daripada memakai cermin mata. Okey, subjek yang faktor yang seterusnya yang saya rasa sangat common juga ialah cataract ataupun selaput. Orang Melayu kata selaput. Walaupun selaput ni sebenarnya ada selaput di kornea juga, ada selaput di dalam lens. Jadi bila kita guna perkataan cataract, itu adalah terma yang betul lah, iaitu selaput kepada lens. Jadi kita ulang kaji balik tadi, anatomy. Ini adalah lens, Lens ni ialah untuk zoom, untuk fokus kepada retina. Masa kita lahir, lens kita tu jernih, jernih. Dia boleh tembuslah cahaya, boleh masuk 100%. Tetapi bila semakin usia kita semakin tua, maka mulalah selaput itu akan sedikit demi sedikit akan terbentuk. Dan dia bagaimana pada peringkat awalnya, biasa kita akan komplain silau. Silau ini akan nampak terutamanya apabila kita memandu pada waktu malam tu, rasa bila cahaya datang kita tiba-tiba blur, buta macam sebab terlalu silau. Ataupun bila cataract semakin tebal, kita start nampak cloudy ataupun kita nampak orang tapi kita dah tak cam dia, macam bunga dia lah. Mula-mula nampak clear tu, as the cataract semakin semakin tebal, kita langsung dah nampak rasa shape tu shape bunga tapi hilang dah details dia. Macam tu Dr. Ayu. Sebab ya, macam mana cataract ni? Adakah dia boleh dirawat? Ya, sehingga ke saat ni cataract ni tak boleh dirawat dengan cara memakan ubat ke, tak ada, tak ada ubat cataract. Tak ada ubat makan, tak ada ubat titik. Jadi buat masa ni cataract kalau nak betul-betul definitively nak buang masalah cataract ni, masalah di mana cahaya tak boleh masuk mata ni, mestilah kita menjalani pembedahan. Jadi bila ada cataract tu, persoalan dia ialah, doktor, bila saya perlu membuat pembedahan cataract? Jadi di situ sebenarnya keperluan tu berbeza-beza, sebab contohlah seorang keperluan penglihatan seorang pensyarah,
misalnya dia tak sama dengan keperluan penglihatan seorang nelayan sebab satu pihak memerlukan penglihatan yang sangat sharp sebab dia nak tengok nak baca buku, nak tengok thesis, nak tengok komputer, jadi dia nak sharp. Dan ini mungkin dia nak kalau dia ada kelabu sikit ke dia tak boleh tolerate, jadi dia perlu buat pembedahan katarak dengan secepat mungkin. Tetapi generally-nya untuk penglihatan yang masih okey, maksudnya bila kita check pada dia punya cermin mata, dia boleh power masih boleh dapat lagi, boleh nampak jelas, biasanya eloklah memakai cermin mata terlebih dahulu sebab walaupun pembedahan katarak ni dikirakan agak selamat lah, tapi setiap pembedahan sebenarnya ada risiko. Jadi kalau kita masih boleh nampak lagi dengan kita punya natural lens ni, kita gunalah dulu cermin mata dan sebagainya. Tapi sekiranya tidak ada improvement juga, maka wajarlah kita fikir untuk pembedahan. Dan pembedahan ni sebenarnya bergantung. Katarak kita tu jenis yang pramatang, tidak berapa matang, ataupun yang sudah keras. Sebab sekiranya dia dalam peringkat pramatang, jadi doktor mata akan buat teknik yang lebih comfortable, lebih senang, lebih mudah nak buang katarak tu, dan dia punya tempoh untuk sembuh tu agak cepat. Maksudnya dalam masa 2 minggu dah boleh nampak jelas, dah boleh pergi kerja, instead of kalau teknik yang satu lagi ni kena buat pembedahan dan ada pula jahit, kadang-kadang ada 6 jahit, 7 jahit, kadang-kadang sampai 6 minggu atau 2 bulan masih tempoh rehabilitasi, masih tidak nampak jelas dan sebagainya. Begitulah tentang rawatan katarak, Dr. Rayu. Selain itu, adakah penyakit-penyakit lain ataupun komorbid lain yang boleh menyebabkan mata kita ni jadi rabun ataupun jadi buta? Ya, tadi kita ada sebut kan, penyebab rabun mata tu bukan hanya masalah mata, dia boleh juga dia disebabkan oleh penyakit-penyakit sistemik ataupun komorbid, ataupun disebabkan oleh struktur-struktur yang berhampiran yang ada masalah dan dia bagi efek pula kepada mata. Jadi commonly, sebab orang Malaysia ni sebenarnya kadar kencing manis sangat tinggi, Dr. Rayu, betul kan? Jadi banyak pesakit sebenarnya masalah dia ialah gula dia tinggi. Gula dia tinggi dan dia selalu nak pergi tukar cermin mata. Asyik tukar cermin mata kan. Sebenarnya bukan masalah mata. Sebenarnya bila kencing manis tinggi, air dalam mata tu dia masuk absorb dalam kita punya kanta kan. Tadi ingat kan kanta tu yang zoom tu kan. Jadi bila kanta tu dia bengkak, dia swollen, jadi dia susah nak control dia punya function dia. Dan bukan saja tu, yang lebih penting penyakit diabetes ni sebenarnya dia merosakkan retina. Retina tu yang filem tu yang kat belakang. Itu sebenarnya yang lebih serius yang saya mesti highlight lah tentang perkara ni. Jadi retina ni yang lapisan dekat belakang tadi tu, ini kalau kita boleh bayangkan, ini ialah keratan rentas daripada tepi sebab nak tunjuk retina tu duduknya di bahagian belakang mata, di belakang bola mata. Ini bola mata dan retina di belakang. Kalau tengok daripada depan, retina tu rupa dia macam ni lah. Dia ada optic nerve ataupun saraf optik yang kabel tadi tu, wiring tu. Dan ada satu tempat dinamakan makula. Makula ni ialah yang terpaling penting, paling kritikal untuk melihat penglihatan dengan sharp. Sharp focus itu ialah fungsinya, strukturnya terletak di makula. Bayangkan kalau kencing manis, biasanya dia efek kepada salur darah. Dia menyebabkan salur darah tu jadi tiris. Tiris. Maksudnya dia jadi longgar, dia punya dinding of the capillaries ataupun retinal blood vessels. So semua barang komponen di dalam darah tu, contohnya paling senang contohnya yang tuan-puan nampak dekat slide ni yang warna kuning-kuning ni, kolesterol, lipid. Okey, dia pun tiris, dia pun keluar. Di samping tu ada protein, dalam salur darah kan ada banyak komponen dan berlaku juga
kebocoran-kebocoran ada nampak apa ni yang merah-merah ni ialah bleeding bleeding dalam retina. Yang kuning-kuning ni adalah fat ataupun kolesterol. Jadi kalau tuan-puan nampak kat sini dia banyak menumpu di bahagian yang saya sebut tadi lah makula. Jadi apabila makula ni jadi bengkak sebab dia dipenuhi dengan apa tu yang keluar daripada blood vessel tu, makula pula adalah tempat yang paling kritikal untuk ketejaman penglihatan Jadi orang yang ada masalah ini akan nampak kabur lah especially di bahagian tengah dia. Dia tak dapat fokus dengan shot dia jadi hazy saja pandangan dia. Bukan saja tu, kadang-kadang ada juga pandangan menjadi herot. Herot ni faham kan? Saya rasa orang utara panggil herot. Kalau orang Kelantan panggil belok. Belok maksudnya kalau straight tu, garis yang straight macam tiang elektrik ke apa tu, dia nampak ada sengit sikit. Ini ada masalah pada makula. Dan untuk pengetahuan tuan-puan, masalah yang serius macam ni, tidak ada sakit mata. Jadi inilah yang kadang-kadang bila Allah beri kita sakit, itu sebenarnya adalah lebih baik sebab ia menunjukkan akan membuat kita untuk dapatkan rawatan dengan segera. Apabila kita tidak ada sakit, dia slow sikit kita nak jumpa doktor kan. Okeylah, tak apalah, tunggulah kan. Jadi masalah yang serius ni, tak ada sakit, mata pun elok saja, tak ada merah dan sebagainya. Yang malang ni kadang-kadang pesakit saya tu yang ditinggalkan oleh anak sebab anak pergi berhijrah mencari pekerjaan di tempat lain. Bila mak kata mata kurang nampak, oh alamak, mak kan dah tua, mak selalu macam tu tapi sebenarnya masalah kalau setakat katarak tak apa, dia ada spare part, kita boleh buat operation. Tapi kalau diabetic retinopathy ni ataupun masalah diabetes punya komplikasi ke retina ni, sukar sikit nak merawat dia. Biasanya rawatan tu kita nilaikan sama ada rawatan tu perlu sekiranya makula saja yang swollen ataupun ada masalah yang lebih serius Kalau makula yang ada problem, ada dua pilihan. Satu ialah laser. Laser ni tak sama dengan laser yang tadi tau, yang untuk rabun tadi. Ini laser ni terus ke dalam retina. Tadi laser tu untuk merawat kornea, untuk rabun. Tapi laser yang ini pula, dia terus kepada untuk merawat retina. So kalau tuan-puan boleh tengok pada slide ni, ada yang putih-putih ni, ini ialah bekas retina yang telah diberi sinaran laser. Ini ialah mesin laser. Ini mesin dia, pesakit duduk kat situ dan kita taruh kanta untuk laser dan kita akan pancarkan dalam bilik gelap lah. Ini semua akan buat. Dan sebenarnya rawatan laser ni hanyalah sekadar untuk menghindari komplikasi yang lebih serius. Untuk dapatkan balik penglihatan tu jarang sangat sebenarnya, tapi kita untuk mencegah kepada komplikasi yang lebih serius. Okey, selain daripada rawatan laser untuk kita rawat makula yang bengkak tadi tu, sekarang ni ada juga injection, suntikan yang kita bagi terus ke dalam mata. Kalau tengok ni, gambar yang sebelah kanan atas ni, ini ialah cara bagaimana kita memberi suntikan anti-VEGF ke dalam mata untuk merawat bengkaknya pada makula. So kalau kita tengok before, kita buat kuratan rontas tomogram, retina ni nampak bengkak, kat bawah tu banyak air pada lapisan retina. Selepas menerima rawatan anti-VEGF sebanyak 3 kali, biasanya akan improve insya-Allah. Tadi makula, tadi masalah makula. Lebih teruk daripada makula ialah apa yang kita namakan proliferative. Proliferative diabetic retinopathy ni apabila muncul salur darah baru. Salur darah baru ni tak elok tuan-puan. Dia bukan benda yang bagus. Lalu kita ingat, oh kalau new ni something good. No. Kalau dalam mata bukan. New vessels is not good news. New vessels bermaksud mata kita sudah memasuki stage yang advance ataupun stage yang tak elok. Kalau tuan-puan boleh appreciate dekat sini macam cacing-cacing kerawit ni sebenarnya new vessels ada di dekat dengan saraf optik, ada yang dekat
jauh sikit dia macam ni lah, dia bentuk macam apa, cacing kerawil lah, senang saya nak cakap. Okay. Dan ini kita memerlukan juga rawatan laser yang lebih menyeluruh. Kalau tadi setakat di makula saja, yang ini ialah laser kena penuh, kena bagi lebih kawasan yang lebih banyak lagi. Dan acap kali walau kita ni macam race jugalah dengan pesakit punya apa tu diabetic level kan, kadang-kadang walaupun kita hentam macam-macam, apabila diabetes masih tidak terkawal, jadi sebenarnya losing battle sebenarnya tidak dapat juga nak rawat mata tu berakhir juga dengan pendarahan dalam mata ni bad news lah. Mata tiba-tiba jadi buta tiba-tiba jadi gelap. Dan apabila dia darah-darah tu dah surut, dia jadi parut. Parut ni pun bad news lah, sebab parut ni bila terlalu banyak parut dekat dalam kita punya retina tu, dia senang mengangkat retina. So bayangkan kalau retina terangkat, dia akan koyak. Ini pula akan menyebabkan retina detachment juga. So kedua-dua bila dia advance macam ni, maka risiko untuk pesakit tu menjadi buta tu tersangatlah tinggi. Apabila nak tahu apa tu vitreous hemorrhage ataupun pendarahan dalam mata ni berlaku, ialah kita juga nampak floaters. Tadi saya telah jelaskan apa maksud floaters, dan ini adalah salah satu contoh juga di mana floaters juga terjadi. Kita nampak macam benda-benda hitam, macam-macam sampah dalam mata macam tu. Lepas tu dia bergerak-gerak. Bila kita tengok toleh sini, dia gerak sini. Kita toleh sana, dia gerak itu. Okay, jadi saya nasihatkan pada siapa yang di sini yang ada kencing manis, maka perlulah mendapat temujanji untuk pemeriksaan mata. Kalau di klinik kesihatan pun ada juga fundus kamera. Boleh juga dapatkan kita ambil gambar fundus tu untuk dinilaikan oleh pakar kesihatan keluarga contohnya. Ataupun buatlah ataupun boleh berjumpa dengan pakar mata sendirilah. Okey, itu penyakit sistemik ataupun komorbid lah yang penting. Sini saya tak sempatlah nak hypertension also is very important, tapi saya rasa hari ini kita skip hypertension. Kita teruskan masalah mata tu sendiri. Penting juga untuk mengetahui apabila mata mendapat jangkitan. So kalau setakat konjungtivitis, rasa semua orang dekat dalam yang ada di sini ni pernah dapat konjungtivitis. Tetapi konjungtivitis ataupun sakit mata biasa tu tidak mengganggu penglihatan. Penglihatan sebenarnya masih cerah. Kalau kita basuh elok-elok, mata kita tak ada tahi apa semua, sebenarnya penglihatan masih okey. Tetapi sekiranya penglihatan telah menjadi kabur, jadi maksudnya sesuatu telah berlaku kepada kita punya mata hitam ataupun kornea. Sama ada kita dapat jangkitan virus yang paling common, jangkitan bakteria, ataupun yang paling bahaya jangkitan fungus ataupun kulat. Okey, jangkitan fungus ni sangat common sekiranya kita mengalami kecederaan. Contoh, terkena tengah-tengah berkebun tu, tiba-tiba mata terkena terluka, ataupun ramai juga orang pekerja kelapa sawit, dia pergi cocok-cocok nak bagi buah jatuh dan suddenly habuk tu masuk dalam mata, ataupun ada yang cedera semasa memancing. Ini adalah jenis-jenis kecederaan yang biasa akan mendapat jangkitan fungus. Ini ialah sebenarnya bad news jugalah. Ataupun mereka yang biasa pakai contact lens dan tidak menjaga hygiene pun senang mendapat jangkitan kuman. Ataupun mereka yang ada penyakit-penyakit autoimun tu ada juga risikonya mata menjadi kabur lah kerana ada masalah kepada kornea biasanya. Kita pergi belakang sikit lagi kepada wiring tu, sistem wiring tu, optic nerve, ialah penyakit glaukoma. Penyakit glaukoma ni kita senang nak bahagi kepada dua lah, walaupun dia ada sub-group dia, tapi yang memudahkan nak memahami ialah satu ialah
glaukoma jenis sudut terbuka, open angle, dan satu lagi ialah jenis acute angle ataupun sudut yang tertutup. Di antara kedua ni, satu memberi sakit, sakit mata yang amat. Kan saya dah cakap tadi kan, kadang-kadang kalau sakit ni sebenarnya ada hikmah dia lah. Sebab bila mata sakit, dia akan cepat berjumpa doktor dan cepatlah didiagnoskan ada glaukoma jenis acute angle. Tetapi sebaliknya, primary open angle ataupun sudut terbuka ni, kita panggil pencuri penglihatan lah. Maksudnya dia mencuri senyap. Kita tak perasan pun, tiba-tiba mata kita dah kabur. Sebab pada peringkat awalnya tak sakit, mata tak sakit apa semua. Hinggalah tekanan mata jadi tinggi, kemudian baru dia jadi tidak selesa. Jadi dan bila kita tahu tu, kita punya medan penglihatan sudah jadi semakin sempit. Last kita kata tunnel vision. Jadi kadang-kadang ada orang cakap, hang ni tunnel vision lah. Maksudnya tak nampak dah yang lain. Nampak yang tu saja. Ini selalu berlaku pada glaukoma open angle yang agak advance lah. Kita panggil tunnel vision. Macam tu Dr. Ayu. Macam glaukoma ni bila tanda-tanda yang macam mana kita perlu mendapatkan rawatan dengan segera? Kalau biasanya glaukoma ni ada juga, biasanya mereka dapat datang juga sekiranya ada ada di kalangan keluarga mereka ada juga penyakit glaukoma, sebab kadang-kadang ada juga di faktor keturunan lah, mereka datang juga. Ataupun pada mereka yang sangat sensitif, tiba-tiba dia rasa macam tak jelas sangat, mereka rasa macam tu. Ini untuk open angle. Tetapi yang macam saya cakap tadi, acute angle tu macam tadilah bila mata jadi sakit, mata jadi merah, rasa dia punya berdenyut dia tu, dia berdenyut sampai rasa dalam otak, ataupun rasa mata ni macam rasa nak terkeluar. Dan itu biasanya lebih senang untuk kita diagnose lah kalau dapat glaukoma tu. Jadi saya rasa yang pentingnya untuk hari ini untuk tahu bila ataupun apakah gejala yang dikatakan emergency ataupun kecemasan ataupun kita perlu jumpa doktor secepat yang mungkin, sebab ada gejala mata ni something yang dia tak serius, maksudnya kita boleh tunggu appointment doktor, tak apa, bila doktor free, bila kita free, kita dan free kan nak jumpa doktor. Tetapi ada beberapa gejala tu yang kena pergi dengan cepat, sama ada pergi ke kecemasan ataupun pergi mendapatkan rawatan ke di mana-mana di klinik doktor mata lah. Ini antaranya kecederaan mata lah, eye trauma. Jadi eye trauma ni mestilah dinilaikan oleh doktor mata dengan secepat mungkin. Macam yang saya cakap tadi lah, eye trauma boleh dapat jangkitan, eye trauma kita boleh dapat luka, terguris, laceration. Ada juga yang begitu kuat yang macam kena tumbuk ke mata ke, sampai kanta tu jadi cataract ataupun kanta tu tercabut jatuh ke dalam mata, macam-macam lah. Retina tu boleh koyak dan sebagainya. Of course, eye trauma ni kena cepat lah jumpa emergency. Waktu tu juga kena pergi. Lepas tu, anything yang sudden, yang penglihatan kita kabur tu, yang kita not unexplained, maksud tiba-tiba je. Kenapa kabur? That is also something emergency. Of course kalau mata sakit, tapi mungkin mata sakit kalau boleh tahan lagi, mungkin tak perlu emergency. Mungkin boleh tunggu next day, ataupun bila mata tu kabur lebih daripada normal lah. Ataupun ada medan-medan yang tak nampak, ada some areas tak ada vision. Apakah masalah-masalah mata yang biasanya memberi gejala-gejala ni? Eye trauma of course. Yang kedua yang saya rasa kita perlu aware juga, kenapa? Sebab banyak ramai di kalangan kita ni adalah rabun. Rabun ni ada satu rabun, iaitu rabun jauh yang dia berkait rapat ataupun mempunyai risiko tinggi mendapat retinal detachment ataupun lekang. Retina lekang daripada kedudukan dia.
Jadi retina ialah di belakang bola mata kan. Jadi dia harus rapat dengan struktur-struktur di belakang tu. Sebab apabila retina tu lekang, maka dia terputus dia punya oksigen, dia punya makanan, dia punya blood supply, nerve supply dia. Jadi lebih lama retina tu detach, jadi prognosis jadi semakin tak baik lah. Jadi gejala awal mesti ada floaters. Dan flash ni plus minus. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi floaters ni agak konsisten lah. Biasanya adalah satu gejala yang almost everyone with retinal detachment akan present with floaters. Tadi ingat kan, floaters tu macam benda-benda kotor dalam penglihatan kita dan dia sangat banyak. Kalau retinal detachment dia bukan satu tau. Sebab ada juga banyak sebenarnya orang yang meniti usia dah lanjut, dia ada floaters. Tapi ada satu, dua dan it's always consistent floaters tu. Jadi itu bukan jenis bahaya. Floaters retinal detachment ataupun vitreous hemorrhage yang tadi tu, yang dalam diabetic retinopathy dia banyak. Dia banyak sangat seperti dalam gambar ni lah, flex. Ada yang panjang, ada macam bertali, ada yang nampak macam cobweb, sarang laba-laba, macam-macam bentuk lah. Ada kadang-kadang nampak macam octopus, sotong, macam-macam lah. Pesakit saya ada dia kalau dia describe macam-macam jenis apa tu floaters ni. Jadi dalam retina detachment tidak boleh dibiarkan sebab lebih lama retina tu lekang, jadi kita punya vision pun tidak boleh recover, tidak boleh dapat balik. Even kalau kita mendapat rawatan tidak apa operation tidak dilakukan dalam keadaan segera pun sebenarnya prognosis selepas pembedahan pun dah tak berapa elok. Jadi bayangkan kalau kita tak pergi mendapat rawatan langsung, memang mata itu akan jadi buta. Okey, stroke ni macam sebab saya dah sebut awal tadi, kabel tu, mata tu daripada depan dia nak travel kan sampai ke bahagian otak belakang kan. So stroke ni of course bila dia terputus blood supply, especially kawasan yang dilalui oleh urat mata tadi tu, maka penglihatan juga akan jadi kabur. Dan biasa depends di mana stroke itu berlaku, kita juga boleh map di mana medan penglihatan yang tidak jelas tu lah. Jadi kita roughly we can tell where is the stroke happening bila kita tengok patient complain di sini tak nampak, di sini tak nampak. So we can roughly say and we can confirm that dengan CT scan brain ataupun MRI. Angle closure glaucoma saya dah beri penerangan tadi. Lagi satu ialah biasa berlaku pada hypertension dan juga diabetes, sama ada dua-dua sekali ataupun just hypertension, ialah sumbatan kepada retinal artery ataupun juga vena, dan ini adalah berlaku sekelip masa. Dia macam stroke juga, dia cepat berlaku dan ini hanya boleh didiagnose oleh doktor mata, sebab doktor mata akan melakukan pemeriksaan kepada retina dan di situ saja kita boleh tahu apa cerita dia sebenarnya, apa diagnosis, apa penyebab. Jadi untuk sedikit tentang retina detachment, ini adalah retina daripada gambar pada depan. Ini optic nerve kan, tadi saya dah tunjuk. Jadi retinal detachment ni lekang, retina lekang sebab air masuk melalui lubang ataupun tear, retinal tear. So tear ni boleh kecil, bulat ataupun tear boleh besar macam ni, sangat panjang lebih kurang 4-5 clock hours macam ni, giant retinal tear. So bila retina koyak, daripada kedudukan dia air masuk di belakang, jadi dia akan lekang, dia tolak. Jadi retina tu semakin lekang dan besarlah kawasan yang tak nampak. Jadi mata ni dia terbalik. Apa yang sebenarnya apa yang organik yang berlaku dalam mata, penglihatan adalah sebaliknya. Contoh kalau saya nak beri penjelasan, kalau tengok gambar di sebelah kanan bawah ni, yang menggelembung ni ialah retina yang telah lekang, retinal detach. Tetapi pesakit ini melihat bukan penglihatan bahagian bawah, dia melihat penglihatan bahagian atas dia seperti curtain. Curtain tu makin turun macam curtain tu dijatuhkan. Saya harap faham.
So curtain tu makin jauh. Jadi sebenarnya dalam mata dia, retina punya air tu semakin meninggi dia punya tight level dia. Ini adalah simptom. So di samping part of the vision is lost dan juga ada floaters ataupun flex lah. Ini memang konsisten lah. Ini adalah gejala untuk retina detachment. Dan untuk retina detachment jenis koyak, retina detachment pun ada beberapa jenis. Tapi yang jenis koyak biasanya berkait rapat dengan mereka yang rabun, rabun jauh ataupun myopia. Rabun jauh ni ataupun myopia ni sebab bola mata mereka saiz dia agak panjang. Jadi bayangkan retina tu dia nak cover kawasan yang agak luas, jadi retina menjadi nipis, semakin nipis, semakin nipis. Jadi bila sesuatu yang nipis, senanglah dia terkoyak kan. That is common sense lah. Tetapi ada juga detachment yang disebabkan oleh penyakit kencing manis seperti yang saya sebutkan tadi, bila berlaku pendarahan dalam mata, kemudian jadi parut kan. Parut tu lama-lama dia tarik retina dan retina tu koyak. Itu pun retina detachment juga tapi jenis traction, jenis yang disebabkan oleh diabetik ataupun penyakit-penyakit lain. Yang ini khas untuk mereka yang koyak, koyak mata ada tear ataupun retinal breaks lah. Dan sekiranya dia telah menutup, maksudnya lekang ni involve kawasan makula. Tadi kawasan makula tu kita telah cakap kan, makula adalah kawasan yang paling sensitif dalam mata. Jadi kalau makula pun off juga, dia tertutup juga, ini sebenarnya prognosisnya tidak berapa baik lah. Jadi bila kita ada simptom awal floaters yang banyak, bukan floaters sikit-sikit, ini floaters macam hujan macam tu, that is not a good symptom. Itu memang kena immediate pergi mendapatkan rawatan. Jadi saya harap ada penyebab-penyebab rabun tadi tu yang dapat saya highlightkan lah untuk para pendengar kita pada hari ini. Jadi banyak sangat penyebab-penyebab kenapa mata menjadi kabur. Kita dapat cover pun sikit saja. Tapi yang bahagian yang saya kata emergency tadi tu, saya harap itu saya telah dapat highlight lah untuk para pendengar kita yang ada sekiranya ada masalah tu untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Okay, Dr. Ayu, saya rasa untuk setakat ceramah tu ini saja dan saya welcome questions lah. Okay, terima kasih Dr. Bakia kerana berkongsi sebab-sebab mata rabun. Banyak sebab yang telah dikongsikan. Di chat box ni saya boleh baca beberapa soalan yang ditanya untuk Dr. Bakia. Soalan daripada Zainuddin. Salam doktor. Waalaikumsalam. Saya rabun jauh dan dekat, umur 44. Selalu sakit kepala dan pening dan rasa nak muntah bila terlalu lama kerja depan PC. Ada solution. Ada solution tak untuk masalah saya ni? Terima kasih. Dia kata kalau terlalu lama depan PC dia rasa nak muntah. Ya. So ada beberapa perkara yang gejala yang disebut oleh Encik Zainuddin tadi. Jadi umur beliau tu macam saya sebutlah sudah lebih daripada 40-an dan sudah ada masalah accommodation lah. Lens tu sudah tidak dapat nak fokus lagi dah. Sudah zoom in, zoom out dia tu sudah kurang. Jadi apabila kita dalam situasi sebegini, memang apabila pandangan kita sudah jadi tidak sharp lagi dah, and then kita pula menggunakan near vision yang banyak bila kita menulis, membaca, menggunakan komputer. So ini semua akan menyebabkan mata pun rasa letih, mata rasa letih dan kepala pun rasa pening. Ini sangat common lah. So kadang-kadang tu sampai rasa fatigue tu dan sampai rasa lawyer tu, apa yang Encik Zainuddin komplain tadi tu memang betul lah, is very real lah masalah yang biasa. So perlu untuk mendapatkan cermin mata. Cermin mata tu kalau Encik Zainuddin ada rabun jauh juga, jadi perlu berjumpa optometris lah untuk dapatkan power yang sebenarnya. Tapi sekiranya seseorang tu tak ada rabun jauh, rabun dekat saja, ini sebenarnya boleh beli je. Boleh beli reading glasses tu di kedai-kedai lah.
tidak semestinya berjumpa optometris. Untuk mendapatkan power jauh dan dekat, itu mesti jumpa optometris ya. Dan untuk presbyopia correction tu sekarang dulu-dulu kalau kita nampak tok kita dulu pakai bifocal dia nampak ada crescent dekat bawah ni. So semua orang akan tahu kalau you nampak orang pakai bifocal ini umurnya dah tua lah, maksudnya 40 or 50 kan. Tapi sekarang sebab lens sekarang ni multifocal jadi kita walaupun kita usia kita dah lanjut, kita masih maintain muda sebab kita pakai multifocal lah macam saya. Okay. Saya harap itu jawapan saya untuk Encik Zainuddin. Terima kasih Dr. Bakia untuk jawapan itu. Dan soalan daripada Aziza. Doktor, apakah maksud retina mata koyak? Bolehkah retina yang koyak ini pulih semula? Okay, saya rasa dah jelas banyak tadi tentang retina detachment. Retina detachment boleh pulih semula. Kita ada dua perkara. Satu, anatomical. Kita boleh correctkan dia punya anatomy. Maksudnya apa yang lekang tadi tu, yang gelembung tadi tu, kita boleh letak balik. Itu ialah anatomical correction. Anatomical correction biasanya sukses, boleh dilakukan lah. Kalau tidak ada case tu tidak teruk sangat. In most cases memang boleh reattach. Kita boleh dapat anatomy balik. Tetapi functional correction itu adalah masalah. Seperti yang saya sebut, retina tu dia kena duduk dengan geng dia. Apabila dia lekang dan dia lekang lama pula, maka dia terputus dia punya makanan, terputus dia punya nerve supply dan ini bergantung di mana yang dia lekang tu dan berapa lama itu sebenarnya varies lah. Dan lebih lama dia lekang sebenarnya outcome dia tidak baik lah. Ya, Tayu. Secara ringkas, Dr. Bakia ulang lagi sekali dia punya jawapan untuk retina detachment. Okey, soalan yang ketiga, apakah pemakanan untuk kesihatan mata yang rabun? Orang yang rabun tu, apakah pemakanan yang sesuai untuk orang-orang yang rabun? Adakah Dr. Bakia pemakanan yang tertentu untuk orang rabun? Saya tak tahulah kalau yang tanya soalan ni umur dia berapa kan. Tapi sebenarnya makanan untuk kesihatan mata tu mestilah bermula daripada kecil. Amalan pemakanan vitamin yang elok untuk mata ialah yang ada color. Color. Contoh, so kita kena buat kita punya menu tu something which is colourful, vegetable dan juga campur dengan yang bercolor-color, berwarna-warni. Contohnya labu, apa tu, sayur bayam yang warna hijau tu, capsicum yang warna merah, yang warna orange, apa lagi, yalah benda-benda berries. Ini semua sebenarnya ada banyak nutrients untuk kesihatan. Jadi mesti dimulakan daripada peringkat kanak-kanak lah, di peringkat amalan pemakanan ni. Bila usia dah lanjut tu, saya rasa efek daripada nutrition ni kuranglah untuk mengelakkan rabun sebab sebenarnya untuk mata kabur sebab rabun ni sebenarnya tadi saya dah cakap kan we are born with the shape of the eyeball panjang bola dan ditambah pula dengan kita punya tabiat tabiat yang suka kanak-kanak yang suka banyak sangat selalu membaca menggunakan near vision yang terlalu banyak ini menyebabkan contohnya rabun jenis myopia semakin teruklah semakin meningkat. This is external factors persekitaran Ini masalah rabun. Sorry tadi penanya soalan dia tanya rabun kan. Okey sebenarnya itu ialah jawapan untuk rabun. Tapi untuk kesihatan mata secara umumnya kalau di peringkat sudah lanjut sudah dewasa tidak ada sebenarnya study yang betul-betul convincing yang mengatakan ada vitamin-vitamin ataupun suplemen yang boleh mengelakkan mata mengalami proses ketuaan sebab ketuaan tu akan berlaku tetapi secara amnya pemakanan yang sihat dengan sayur-sayuran yang saya cakap tadi lah yang bercolorful tu semuanya itu adalah bagus untuk kesihatan mata. Okay, Dr. Bakia, saya baca soalan yang
Mungkin soalan yang terakhir, Dr. Bakir boleh jawab soalan ni. Doktor, kalau rabun dekat pakai cermin mata, on and off, adakah akan menerukkan lagi rabun itu ataupun sama sahaja? Rabun dekat ni untuk presbyopia ya, saya rasa untuk umur yang telah lanjut ya. Sebenarnya untuk presbyopia ataupun rabun dekat sebab usia ya, sebab aging ni, bila tak pakai, bukan masalah power tu naik atau apa. Sebenarnya sakit kepala, macam yang tadi Cik Zainuddin cakap kan. Sebenarnya bila kita tak ada correction untuk near vision dan kita banyak pula menggunakan near vision, maka dia pergi ke kepala. Sebenarnya power untuk rabun dekat disebabkan presbyopia ataupun umur, dia akan meningkat sebab keupayaan muscle tadi tu, muscle yang control adjust tu kan, yang control lens tu, dia semakin lemah dengan umur kita. Jadi tu yang saya kata warranty tu, bila warranty dia, expiry date dia semakin semakin sikit lah. Jadi bila umur kita, dia bergantung dengan umur. Jadi kita pakai ke tak pakai ke, sebab umur kita makin meningkat, power untuk rabun dekat akan meningkat juga. Mungkin, Dr. Bakir ingin menjawab lagi satu soalan ke atau? Boleh. Ya? Ada soalan Encik Muhammad Idham Syahmi. Adakah prosedur membuang selaput mata boleh dilakukan secara tradisional? Okey, selaput mata saya harap maksud Encik Idham ni cataract lah ya. Sebab orang Melayu bila sebut selaput, dia maksudkan dua, selaput yang dekat kornea dan juga selaput cataract lah. So saya harap saya akan jelaskan tentang cataract. Okey, traditionally, orang dulu-dulu sebelum ini history lah history about cataract surgery, ada bomoh mata yang boleh membuang cataract. Dan kalau saya tak tahulah you all done ke tak dengan orang tua-tua yang selalu pakai cermin mata sangat tebal. Dia punya mata dia nampak besar. Itu ialah aphakic glass. Maksudnya dia tidak ada lens lagi. Okey, zaman saya dulu memang banyaklah ramai banyak orang tua memakai aphakic glass kerana mereka telah berjumpa dengan bomoh mata. Apa yang bomoh ni buat? Kan saya cakap tadi cataract tu ada jenis yang pramatang dan juga jenis matang. Apabila cataract jenis matang, dia punya ikatan dia dia punya sebab lens tu dipegang oleh dia punya tali-tali So bila umur kita makin lanjut, cataract kita makin matang, dia punya pemegang tu sudah jadi lemah. So apa yang doktor mata ni buat, bomoh mata, saya tak nak cakap doktor mata, bomoh mata buat, dia buat macam tu kan, dia jumpy apa benda, saya tak tahu, dan what they did is actually dia push dengan sedikit pressure tu menyebabkan kanta mata tadi jatuh ke dalam vitreous cavity. Jadi sekarang daripada halangan cahaya tadi tu, sekarang ni cahaya boleh masuklah. Cuma mata jadi kabur sebab bila lens tak ada, tidak boleh memfokus. Jadi sebaliknya, perubatan moden ataupun pembedahan cataract surgery sekarang menggantikan kanta asal dengan kanta tiruan. Jadi kanta tiruan ni diberi power untuk menggantikan power pada lens yang telah dioperate tadi tu, dibuang. Jadi itulah beza antara bomoh mata dengan doktor mata. Memang boleh merawat tetapi cara rawatan berbeza sangat-sangat dan jenis yang bomoh mata buat tu akan mendatangkan komplikasi di kemudian hari. Terima kasih Dr. Bakir di atas penerangan-penerangan yang telah diberikan. Banyak ilmu yang kita dapat pasal mata pada hari ini. Sama-samalah kita boleh menjaga kesihatan mata. Nampaknya lagi seminit akan sampai ke pukul 4. Saya mohon semua kaki tangan yang hadir pada hari ini untuk mengisi borang kehadiran supaya kita boleh untuk mohon satu mata CPD untuk sesiapa yang hadir pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Bakir
kerana sudi menerima jemputan untuk memberi ceramah pada kita pada hari ini, dan juga kepada semua yang sudi hadir pada hari ini. Saya berharap pada sesi-sesi yang akan datang, siri-siri yang akan datang, semua dapat menghadirkan diri lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.